Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Perintah berkurung kembali dikuatkuasakan di negeri Victoria susulan kemunculan kluster baharu COVID-19. Pemangku Ketua Menteri Victoria, James Merlino berkata, perintah itu akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya 7 hari bermula tengah malam Khamis. Orang ramai hanya dibenar meninggalkan rumah atas 5 sebab, antaranya membeli makanan dan bekalan keperluan serta menghadiri janji temu mendapatkan suntikan vaksin. Menurut Merlino, wabak itu telah merebak dengan sangat pantas sejak kebelakangan ini. Sementara itu, Perancis mengenakan kuarantin wajib bagi pengembara yang tiba dari Britain. Ia susulan lonjakan kes COVID-19 yang disebabkan oleh varian baharu dari India. Perancis mengikut langkah Austria yang melarang penerbangan langsung serta kemasukan pelancong dari Britain dan Jerman. Menurut jurucakap kerajaan Gabriel Attal, sesiapa yang tiba dari Britain perlu dikuarantin selama 2 minggu. Di Rusia, Presiden Vladimir Putin merayu kepada rakyat negara itu agar mengambil suntikan vaksin COVID-19. Bagaimanapun, beliau enggan mewajibkan pengambilannya. Rusia merupakan negara pertama di dunia yang mendaftarkan vaksin COVID-19 pada Ogos 2020 bawah jenama Sputnik V. Namun timbul masalah apabila ramai rakyat Rusia meragui keselamatan vaksin keluaran tempatan. Ini terutamanya penduduk di bandar termasuk di ibu negara, Moskow. Daripada kira-kira 12 juta populasi Moskow, hanya 1.3 juta orang telah divaksin. Angka itu rendah berbanding bandar lain di Eropah. Qatar mengumumkan sumbangan berjumlah $500 juta bagi pembinaan semula Gaza. Pengumuman dibuat oleh Menteri Luarnya Syekh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani menerusi Twitter. Dana itu disumbangkan bagi membantu penduduk Gaza yang berdepan kesulitan hidup ekoran serangan terbaru tentera Israel. Ia juga akan digunakan untuk membina semula kemudahan selain rumah-rumah yang musnah. Sementara itu, Hamas menyambut baik usaha negara-negara Arab dan antarabangsa untuk membina semula Gaza. Pemimpin Hamas, Yahya Al-Sinwar, memberi jaminan setiap dana yang disumbangkan tidak akan disalurkan kepada pergerakan itu atau sayap bersenjatanya, Qassam. Laporan lain pula menyebut segala sumbangan bagi tujuan membangunkan semula Gaza berkemungkinan diuruskan oleh Mesir yang berkongsi sempadan dengan wilayah itu. 8 orang maut ditembak dalam insiden amok di California, Amerika Syarikat. Beberapa orang turut cedera. Kejadian berlaku di sebuah depo penyelenggaraan rel transit awam di San Jose. Timbalan Sheriff Daerah Santa Clara, Raza Davis memaklumkan suspek telah membunuh diri. Lelaki itu merupakan kaki tangan syarikat perkhidmatan pengangkutan berkenaan. Bola sepak Liga Eropah, Villarreal merangkul kejuaraan buat kali pertama selepas mengalahkan Manchester United menerusi penentuan sepakan penalti. Dalam perlawanan akhir di PGE Arena, Poland, kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Villarreal terlebih dahulu memperoleh gol pada babak pertama menerusi jaringan Gerard Moreno. United bangkit mendapatkan gol penyamaan pada babak kedua hasil sentuhan Anderson Cavani. Kemenangan akhirnya berpihak kepada Villarreal selepas penjaga gol David De Gea gagal menyempurnakan sepakan penalti terakhir ke-11. Zinedine Zidane dilapor meletak jawatan sebagai pengurus Real Madrid berkuat kuasa serta merta. Peletakan jawatan itu hanya beberapa hari selepas kelab berkenaan tewas kepada Atletico Madrid dalam merebut gelaran juara La Liga. Khidmat Zidane juga dikatakan berakhir susulan kempen mengecewakan Real dalam Liga Juara Eropah yang menyaksikan pasukan itu tewas kepada Chelsea di peringkat separuh akhir. Ini menjadikan kelab itu gagal memenangi sebarang trofi buat pertama kali dalam 11 musim. Menurut wartawan bola sepak Itali Fabrizio Romano, pengumuman rasmi mengenai peletakan jawatan itu akan dibuat dalam beberapa jam atau hari lagi. Zidane mempunyai kontrak hingga 2022.
Dalam pada itu, Antonio Conte telah meninggalkan Inter Milan. Keputusan dibuat atas persetujuan bersama dengan pihak pengurusan kelab. Conte, 51 tahun, menyertai Inter pada Mei 2019. Tempoh kontraknya masih berbaki setahun. Jurulatih Itali itu memutuskan untuk berundur selepas berjaya membimbing Inter menjuarai Serie A musim ini, gelaran pertama dalam tempoh 11 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.